Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Allah berkata, dan tidaklah sama sekali golongan Yahudi dan golongan Nasrani suka dan redha kepada kamu sehinggalah kamu ni mengikuti jejak langkah mereka, cara hidup mereka, millah mereka, cara perjalanan mereka. Maka banyaklah cara dan berbagai cara orang-orang Yahudi dan Nasara ini mencari jalan bagaimana orang Islam boleh ikut jejak langkah mereka. Itu yang datang daripada, yang selalu kita dengar, yang datang daripada 5S, ya, yang datang daripada 5S, yang datang daripada sokan ataupun sport, yang datang daripada song, yang datang daripada seks, ya. Daripada ini datang yang macam-macam pemahaman-pemahaman, cara-cara yang begitu halus bagi mereka untuk menjadikan umat Islam ini mengikut jejak langkah mereka. Maka Nabi menyebut hal ini di dalam hadisnya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, kata Nabi. Kamu akan mengikut jejak melangkah orang-orang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk di dalam lubang biawak sekalipun kamu akan ikut. Maka sahabat bertanya, qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, adakah umat Islam akan mengikut orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Jawab Nabi, qala faman, maka siapa lagi? Jadi tuan-tuan, mereka ini akan menjadikan kita ikut dalam bab yang paling kecil, bab yang paling kecil sampai bab yang paling besar. Saya tak kata sambut hari jadi itu haram, saya tak kata. Saya tak kata potong kek itu haram, potonglah, lepas tu makan. Yang salahnya ialah bila sambut ulang tahun, pi pasang lilin, pi bakar lilin, kemudian embuh. Itu bukan cara Islam. Tapi hari ini meluah orang Islam buat. Sambut hari jadi anak, bakar lilin 2 batang, suruh anak tu embuh. Tok wan dia 78 lilin berselera atas kek. Cucu kata, Tok Wan, tiup lah, lagi 2 batang nak habis. Dia habis dulu. Tak cukup nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tiup lilin ni, kalau rumah kita elektrik tak ada, kita pasang lilin. Bila dah ada elektrik, nyala balik blackout, daripada blackout terang, muihlah lilin, yang tu tak apa. Tu pun ada orang kata, jangan muih, tak boleh, picit. Macam-macam dia kata, picit, muih tak boleh, haram. Haram maksudnya apa? Elektrik dah pasang, elektrik dah ada supply. Sekarang ni lilin muih je lah, tak ada masalah apa. Ni kadang-kadang nak sambut hari ulang tahun perkahwinan pun kita buat, sampai bab nak bakar lilin pun kita tiru. Ini yang Nabi sebut. Sampailah bab yang sebesar-besarnya kita akan ikut. Nabi bagi pesan pada kita, Nabi bagi tahu kepada kita. Sebab tu kita kena tahu mana dia cara hidup Islam, mana dia cara hidup yang bukan Islam. Yang Allah redha, inna dina indallahil Islam. Yang Allah redha hanyalah Islam sahaja, yang lain-lain Allah tak redha. Baik,
salah satu bentuk orang-orang yang musuh-musuh Islam tadi nak menjadikan kita ni umat Islam mengikut cara hidup mereka ialah melalui penjajahan, imperialisme, penjajahan. Kerana itu berbondong-bondong negara-negara yang dikuasai oleh negara-negara yang memusuhi Islam keluar daripada negara mereka, membuka dan menjajah negara-negara Islam. Sampai di tanah Arab dijajah, di utara Afrika dijajah, keseluruhan Afrika dijajah, sampailah kepada kepulauan Tanah Melayu dijajah, sampai ke Indonesia, sampai ke Tanah Melayu, Filipina dijajah. Dan inilah tuan-tuan, orang selalu sebut bila kita belajar sejarah, tujuan kedatangan Portugis ke Tanah Melayu adalah untuk mencari rempah. Atau dia memakan kari ke? Saya fikir orang putih bukan tahan pedas, yang tahan pedas kita. Tujuannya datang ialah kerana perniagaan rempah ratus. Tak ada tuan-tuan. Tujuan mereka datang ialah untuk mengembangkan agama mereka, untuk membawa agama mereka sampai ke tanah-tanah orang Islam dan mengembangkan agama mereka di situ, supaya orang Islam ini mengikut mereka. Tak boleh ikut secara banyak-banyak, tak boleh ikut secara besar-besaran, maka diikut secara kecil-kecilan. Mula-mula dibinanya rumah ibadat mereka, kemudian dibuatkan berbagai-bagai lagi bentuk yang lama-lama orang Islam dah jadi sebati dan menerima itu sebagai satu budaya orang Islam pula. Tuan-tuan kena ingat bahawa pembinaan Kota Melaka dibina daripada batu-batu nisan orang-orang Islam. Raja-raja Melayu, orang-orang Islam, diambil batu nisannya dan dibinakan kota-kota Melaka sebagai benteng untuk daripada peperangan. Didirikan sebuah kerajaan, didirikan sebuah kota yang tidak Islam daripada negara yang bukan Islam, dibina daripada keruntuhan orang Islam. Dan lebih malang lagi, pembinaan dan kejayaan itu dibina atas dasar orang-orang Islam yang berpecah. Ini dia tuan-tuan. Jadi apabila sampai ke negara-negara Islam, sampai ke Tanah Melayu, sampai ke Indonesia, sampai ke Singapura dan sebagainya, maka mereka pun menjalankan kerja-kerja mereka. Di antara kerja-kerja mereka ialah menukarkan kitab mereka, iaitu Bible, daripada bahasa mereka diterjemahkan ke dalam bahasa orang-orang tempatan. Inilah yang diperbuat di Indonesia. Di Belanda bila menjajah negara Indonesia, di antara yang mereka buat ialah menukarkan bahasa kitab mereka, Bible mereka, kepada bahasa Indonesia. Dan di antara yang ditukarnya ialah perkataan God ataupun Lord ke dalam bahasa Indonesia yang bertukar kepada Allah pada tahun 1795. Maka itu yang dibuat. Ratusan tahun dulu telah dibuat. Sebab itu orang Indonesia telah lama hidup dengan perkataan Allah dalam agama yang bukan Islam. Malah mereka menganggap bahawa itu telah menjadi lumrah mereka, telah menjadi resam mereka. Itu adalah tanda-tanda kejayaan golongan Yahudi dan Nasrani untuk menjadikan orang-orang Islam mengikut jejak langkah mereka. Jadi tuan-tuan jangan ingat bahawa penggunaan istilah Allah dalam kitab Bible Indonesia, dalam kitab Bible Indonesia itu dalam bahasa Indon dikatakan baru. Tidak, telah berjalan ratusan tahun dulu, dibawa oleh penjajah Belanda buat, dan diteruskan di Tanah Melayu ini apabila orang Inggris berjaya membuka Pulau Pinang, berjaya membuka Melaka, maka usaha ini sampai ke Tanah Melayu. Dan di antara orang yang paling famous sekali yang mempelopori pengubahan bahasa Inggris kepada bahasa Melayu di Tanah Melayu pada tahun 1820-an ialah Stamford Raffles. Dia di antara orang putih yang cuba nak buat supaya ditranslatekan kalimah God ataupun Lord
ke dalam bahasa Melayu kepada Allah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, benda itu tidak berjaya dengan berkesannya di tanah Melayu. Allah Ta'ala pelihara kita. Baik, daripada kesan ini, maka Indonesia, daripada kitab-kitab terjemahan Bible Indonesia inilah yang diambil daripada penjajah-penjajah ini, dibawa ke negeri-negeri Borneo, dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Sabah, dibawa ke Sarawak dan sebagainya, yang pada masa itu mereka tidak lagi menyertai Malaysia, yang tidak menyertai Malaysia untuk merdeka, masih di bawah penjajahan Brok, keluarga Brok, Raja Brok, bukan Brok lautan tu, bukan, Charles Brok, Raja-Raja Brok. Maka mereka ambil daripada kitab Bible Indonesia, pendakwah-pendakwah tadi ini, orang-orang mereka tadi ini pergi ke Kalimantan, bawa kitab itu dan diajar kepada orang-orang di Kalimantan, termasuk di Sabah, termasuk di Sarawak, sejak ratusan, puluhan tahun yang dulu, sebelum Sabah dan Sarawak menyertai tanah Melayu untuk merdeka pada tahun 1963. Sebab itu perbezaannya berlaku. Perbezaan itu berlaku sampai sekarang. Di Semenanjung orang-orang bukan Islam tidak boleh menggunakan kalimah Allah. Sebaliknya di Malaysia Timur ataupun di Sabah dan Sarawak, mereka guna kalimah Allah. Sebab apa? Mereka menggunakan kalimah itu sejak sebelum merdeka, sebelum menyertai tanah Melayu, semenjak dijajah lagi. Hasil pendakwahan mubalik agama mereka yang diambil daripada kitab daripada negara Indonesia dan bawa ke Kalimantan, bawa ke negara Borneo, ke Pulau Borneo. Sebab itu di sini kita lihat pertemuan itu berlaku. Maka tuan-tuan, disinilah titik poinnya. Bagaimana orang-orang di Semenanjung pun kononnya berjuang untuk nak minta juga kalimah Allah dipakai dalam kitab mereka, ditranslatekan daripada kitab mereka. Alasannya ialah daripada Indonesia telah lama pakai, Sabah Sarawak pun telah lama pakai. Sekarang bila saya ceritakan pada tuan-tuan, baru tuan-tuan nampak sejarahnya apa. Kalau tidak, tuan-tuan tak nampak. Tuan-tuan hanya dengar ceramah politik, ceramah orang politik akan berkata, "Oi, Sabah dan Sarawak telah lama pakai. Kenapa kita hari ini kita di Semenanjung tak boleh pakai?" Saya dah ceritalah, mereka pakai sejak zaman dulu. Zaman sebelum masuk Malaysia lagi. Zaman sebelum menyertai Malaysia. Masa tu mereka masih lagi dijajah oleh raja-raja Brok, keluarga Brok. Baik, jadi tuan-tuan, kita kena lihat bila mereka menjajah Mesir dan usaha-usaha ini sampai di Mesir, mereka juga mentranslatekan Bible mereka ke dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Allah, kalimah Allah. Sebab itu di dalam Bible yang dipanggil sebagai Al-Muqaddas, berita baik, di Indonesia dipanggil Alkitab, berita baik, di Mesir dipanggil sebagai Al-Muqaddas. Kitab Bible-nya dipanggil sebagai apa? Al-Muqaddas. Muqaddas maknanya ialah berita baik. Daripada muka surat pertama Al-Muqaddas telah pun ada kalimah Allah. Baik, jadi kita akan jawab satu-satu. Apa reason orang-orang politik di Malaysia yang mempelopori usaha untuk membenarkan orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Apa reason dia? Saya gunakan orang politik sebab yang menyokong usaha ini ialah orang politik. Makcik-makcik Kak Sum, Kak Wuk ni tak campur apa. Pak Leman, Pak Ya dia bukan tahu apa. Dia tak tahu apa. Makcik Minah, Kak Tipah duk tertipu tu. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Kita dia tahu ambil apa. Kita tak cakap apa. Pegangan kita daripada dulu sampai akan kiamat, pegangan kita ialah Allah untuk kita. Tuhan ada apa punya. Orang kampung macam kita yang kuli-kuli saja, rumah pun tak ada, bapak saja hanya ada rumah, kita tetap pahaman macam itu. Allah kita punya. Penggunaan kalimah Allah eksklusif untuk orang Islam. Tetapi yang bawa isu ini,
yang menjadikan gempar dalam negara kita kerana disokong oleh orang-orang politik. Apabila berlakunya pilihan raya kecil di Sarawak pada tahun lepas, maka mereka datang berceramah di Sarawak dan mereka menyokong penggunaan ini. Apabila orang Islam menyokong penggunaan ini, maka dibawa oleh orang-orang ini sampai ke Semenanjung, kami pun nak pakai. Sebelum 2008, sebelum 2009 dan sebagainya, benda ni tak heboh. Tetapi apabila orang politik yang secara terang-terangan, yang sudah kecanduan politik, tuan-tuan kena ingat, bukan orang hisap dadah saja yang kecanduan dadah. Orang politik yang melampau-lampau pun dia telah ketagih politik, dia candu politik, maka dia tak dapat lagi. Saya semalam ceramah di satu tempat. Habis ceramah, datang satu orang, suami isteri. Dia kata, "Ustaz, apa hukumnya kita semayang, kita guna ubat untuk khusyuk?" Biar betul makcik, biar betul lah kak, ubat untuk khusyuk. Saya tanya, ada ke? Ada Ustaz, suami saya sendiri yang pakai. Iya ke abang? Ustaz, bila semayang kita pakai ubat tu, kemudian kita semayang, memang khusyuk Ustaz. Biar betul. Kalau begitu senanglah jual pada semua orang, semua khusyuk. Saya kata, khusyuk ni kita tak tahu. Imam Ghazali pun tak tahu apa makna khusyuk abang. Kita tak tahu. Siapa yang rasa khusyuk, dia tak khusyuk, saya kata. Siapa yang perasan di dalam semayang dia khusyuk, maknanya dia tak khusyuk. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, khusyuknya aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana ada dia khusyuk, dia sebut dia khusyuk, maknanya dia tak khusyuk. Saya kata, ubat apa? Pergi cek kepada majlis fatwa, pergi semak di Jakim, tengok apa kandungan dia. Saya rasa apa yang abang makan tu dadah. Lah suami dia kata, "Ustaz, memang ada sedikit kandungan dadah." Maknanya abang bukannya khusyuk, abang khayal. Abang khayal. Itu orang hisap dadah, dia jadi khayal dengan dadah. Orang yang kecanduan politik, dia khayal dengan politik. Apa pun politik dulu. Kita orang tak politik, saya bukan orang politik, kita letakkan Islam dulu. Apa-apa yang kita nak buat, kita akan fikirkan, Allah marah ke, Allah tak marah? Allah kata boleh ke, Allah kata haram? Nabi kata boleh ke, Nabi kata haram? Kita orang macam tu. Saya orang tanya kat saya, Ustaz setuju tak kalau orang bukan Islam gunakan nama Allah dalam kitab mereka? Saya jawab, saya ni orang kampung, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada pun bapak punya. Saya mengaji tak tinggi. Contoh yang saya bagi contoh ialah contoh yang ringan-ringan, contoh yang bodoh-bodoh. Sebab saya pun bodoh. Saya mengaji tak tinggi, saya tak pergi Mesir, saya tak pergi ke Arab, saya tak pergi ke India untuk belajar agama. Saya belajar di Malaysia sahaja. Maka saya bagi contoh yang rendah-rendah. Nama abang apa? Nama saya Musa bin Muhammad. Kalau saya tukar nama abang, Father Musa, Father Saint Musa bin Muhammad, abang suka? Mana boleh Ustaz, saya orang Islam, apa hai father pula? Kalau menukar nama abang pun abang tak reda, takkan menukar nama Allah. Allah satu, dikatakan Allah ada tiga, takkan abang nak reda? Tukar nama abang jadi pastor pun orang marah, abang sendiri marah, takkan abang reda? Menukar darjat Allah, Allah tu tunggal, dikatakan Allah ada tiga anak dan sebagainya, takkan kita nak setuju? Yang nama kita ditukar pun kita tak setuju. Saya orang Islam Ustaz, pasal apa Ustaz panggil saya father? Cuba tuan-tuan panggil saya father. Nama saya Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Ditukar nama, dijemput penceramah kita, Father Muhammad Kazim, tak pening pula. Kalau yang itu pun tak mau, takkan kita mau nama Allah ditukar kepada Allah ada anak? Baik, balik ke Mesir tadi. Mereka juga pergi ke Mesir. Orang-orang barat ni tuan-tuan, pergi ke Libya, pergi ke Mesir, pergi ke mana-mana pun.
sama ada dia Portugis, sama ada dia British, sama ada dia Italy, sama dia Perancis. Dia pergi menjajah, dan apa yang mereka buat ialah mereka meninggalkan agama mereka di situ, dan mereka meninggalkan kesan-kesan agama mereka di negara-negara yang mereka pergi. Kita di Malaysia, apabila kita merdeka, di antara benda yang kita nak buang ialah apa jua benda-benda kesan tinggalan penjajah. Kita buang habis. Nama tempat pun kita buang. Telur Anson tukar Telur Intan. Tak suka Telur Anson. Apa itu dia? Kita nak Telur Intan. Nama pun kita tak nak. Nama orang penjajah pun tak nak, melainkan Slim River. Tak boleh tukar. Takkan nak panggil Sungai Slim, Sungai Rampin panggil kan? Tak tukar-tukar lagi Slim River. Yang lain habis tukar dah tuan-tuan. Melainkan Georgetown tak tukar lagi. Jadi bila kita tengok di sini apa kesan tinggalan dia, kita tukar, kita buang. Akhirnya Malaysia buang. Tapi negara-negara yang dijajah oleh Barat tadi ini, banyak yang tak boleh buang. Yang saya sebutkan tadi, negara jiran kita, dia tak boleh buang. Alkitab telah, dalam kitab Bible tulisan Indonesia itu telah sebati dalam diri mereka. Tak boleh nak buang lah. Kegagalan mereka untuk buang, kegagalan pemerintahan mereka untuk buang. Tapi kita di Malaysia ini, Allah jaga kita ini. Kita masih lagi dapat mempertahankan Allah kalimah yang khusus untuk kita. Di Mesir, hujah yang ketiga, dia kata orang Arab di Mesir, orang Kristian di Mesir menggunakan kalimah Allah sudah lama. Saya tanya pada tuan-tuan, adakah sama di antara Trinity dan Unity? Di dalam agama mereka ada dua kaedah. Satu namanya Trinity. Tuhan ada tiga. Namanya Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Yesus. Itu Kristian satu Kristian percaya Allah ada tiga, Tuhan ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Yesus. Satu lagi kepercayaan dalam agama Kristian, namanya ialah Unity, Tuhan yang satu. Yang menggunakan kalimah Allah di Kristian di Mesir ialah Christian Unity. Dan Christian Unity ini mengkafirkan Christian Trinity. Sama-sama mereka pun mengkafirkan. Yang ini yang kita tak faham. Kita tak faham sesusur galur orang Arab itu. Orang Arab kata Allah itu merujuk kepada Allah yang satu. Sebab itu dalam istilah mereka ada ahlul kitab. Ada ahlul kitab, iaitu percaya pada Allah yang satu. Yang sampai sembelihan mereka pun boleh dimakan. Tetapi yang Trinity ini bukan datang daripada Arab. Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Yesus, bukan datang daripada Arab. Datang dari mana? Di sini tuan-tuan lihat, konsepnya telah berbeza, Trinity dan Unity. Pihak Christian Unity mengkafirkan Trinity. Yang nak menggunakan kalimah God ditukar kepada Allah ialah yang Trinity. Yang menggunakan kalimah Unity di Mesir ialah Christian Unity, Christian yang satu, Tuhannya. Jadi jangan kita gunakan bahawa boleh gunakan kalimah Allah di dalam kitab mereka, sebab Mesir dah guna pakai. Pergi tanya Mesir, itu dipanggil sebagai uruf. Seorang balik, kenapa orang Arab itu pakai? Sebab uruf mereka di situ, kebiasaan mereka pakai. Kita di Malaysia, kita uruf kita, orang-orang di sini yang bukan Islam tak guna kalimah Allah. Tak pernah guna pun kalimah Allah. Dalam kerja-kerja mereka tak pernah guna. Urufnya tak ada. Tak pernah mereka guna Allah dalam agama mereka. Tiba-tiba mereka nak pakai. Apa sebab? Uruf di negara Arab mereka telah pakai lama, dan konsep mereka berbeza dengan konsep Unity dan Trinity.
Ni tuan-tuan kena faham. Yang dok pakai kalimah Allah di negara Mesir ialah Christian Unity, bukan Christian Trinity. Sama-sama mereka pun tak ngam. Unity kata Allah satu, Trinity kata tiga. Yang nak pakai di Malaysia ini supaya orang Melayu baca dalam kitab mereka dalam bahasa Melayu, Lord ditukar Allah, God ditukar Allah, ialah yang Trinity. Takkan kita nak setuju, dan takkan kita nak samakan dengan uruf di Mesir. Berbeza tuan-tuan, uruf tak sama. Dalam agama kita dia ada kaedah uruf. Apa dia uruf? Uruf maknanya ialah kebiasaan di sesuatu tempat. Contoh saya kata dulu, kalau tuan-tuan pergi ke negara Saudi, orang perempuan diharamkan bawa kereta. Makcik-makcik jangan bawa bah di Arab Saudi. Kita di Malaysia ni, Kak Liza Abu bawa bah pergi sekolah. Mana Liza Abu mana? Kak Kiah pun bawa, Cik Kiah bawa bah. Bukan kata bawa bah. Di Malaysia perempuan bawa lori balak. Balak jatuh tengah jalan, perempuan tu angkat buah balik atas lori. Punya kuatnya orang Malaysia ni. Di negara Arab tak boleh. Saya tanya bila saya habis ceramah di Mekah, saya tanya, saya kata, Syekh, kenapa tak boleh? Di Malaysia kami boleh bawa semua merdeka, kereta boleh bawa. Dia kata, Ustaz, di negara Arab kalau perempuan bawa kereta seorang-seorang, 7 kereta lagi akan ikut di belakang. Apa buat? Dia langgar kereta perempuan tu, pergi ke tepi jalan, dia ambil perempuan tu, colek, hilang terus perempuan tu. Sebab mereka pantang tengok perempuan. Sebab tu uruf dia. Maka tutup muka, itu uruf. Nak jaga keselamatan. Bila dah tutup muka, orang tak berani nak kacau dah. Berani kacau, buka-buka misai dah, lari tapi. Kita di Malaysia ni tak sampai lagi uruf itu. Maka kaedah kita macam inilah. Itu nama dia perbezaan hukum, perbezaan keadaan setempat. Sebab itu di Mesir, Syekh Azhar kata, orang Arab yang lama-lama yang duk guna kalimah Allah, walaupun mereka bukan orang Islam, pakailah, sebab uruf mereka dah pakai lama. Dan konsep mereka mengatakan bahawa Allah tu satu, konsep dia pun sama. Tetapi di Mekah, ulama-ulama Saudi mengharamkan orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Sebab apa? Di Saudi tidak ada orang bukan Islam. Kalau ada pun sedikit. Orang bukan Islam yang ada di Saudi cuma ada di Riyadh, cuma ada di Jeddah. Mungkin 0.1% rakyat mereka adalah bukan Islam. Maka ulama-ulama di Saudi kata tak boleh pakai uruf, tak boleh pakai. Di Malaysia orang Islam adalah majoriti, maka ambillah uruf daripada Arab Saudi tadi, mengatakan bahawa tak boleh pakai bagi orang yang bukan Islam. Yang kita nak pergi ambil uruf, letak daripada Mesir. Sebab siapa? Puak-puak yang minta nak guna kalimah Allah dalam kitab mereka ni, cakapan mereka pun bukan percakapan Arab, perkataan mereka pun tak pernah guna kalimah Allah, malah bercakap bahasa Melayu pun telok. Pasal apa nak guna kalimah Allah? Kalau mereka nak guna kalimah Allah dalam Bible mereka, dalam kitab mereka, suruh mereka sebut Allah. 100 orang yang minta supaya digunakan kalimah Allah dalam kitab mereka, daripada 100 orang tu berapa ramai yang betul-betul sebut Allah? Yang banyak sebut apa? Maknanya mereka tak pernah pakai. Bila tak pernah pakai, takkan nak dibenarkan pakai. Uruf kamu tidak ada. Yang di Mesir tadi, Omar Sharif tu nama Islam Omar Sharif, tapi Kristian. Beranak tu kecil dah. Itu kaedah dia. Tu kena ingat. Jadi jangan dibawa uruf itu bawa ke Malaysia. Sopalah saya kata tadi, uruf perempuan di Arab Saudi jangan bawa ke Malaysia. Orang perempuan diharam bawa kereta di Malaysia. Hara kita. Ustaz, kita nak tiru Mekah Ustaz. Hara Malaysia tak ada. Sebab tu di Malaysia driver teksi perempuan.
Sebab dia nak bawa orang perempuan naik teksi dia. Selamat. Orang laki-laki tak boleh naik teksi, driver perempuan. Yang boleh naik teksi dia perempuan juga. Alhamdulillah, di Malaysia kita dah buat. Warna pink lagi teksi dia. Train pun warna pink lagi. Jangan kata duk masuk. Lihat tak kerti bahasa tu, dia kata kosong, dia masuk. Tengok perempuan semua, dia seorang jantan. Ini yang kita dah buat, uruf itu. Jadi kita faham kaedah ini. Kalau ada orang kata di negara, di Sabah dan Sarawak telah lama digunakan kalimah Allah oleh orang-orang Iban, Dayak, Kadazan, Dusun, Murut, Bidayuh, saya dah bagi tadi dah. Mereka guna kalimah ni diambil daripada Indonesia sebelum merdeka berpuluh tahun, beratus tahun. Dan tuan-tuan kena ingat, Tuhan orang yang saya sebutkan tadi, bangsa-bangsa tadi, bukan Allah. Mereka tak sebut Allah tu. Mereka ada nama Tuhan mereka sendiri. Tetapi apabila pendakwah-pendakwah agama lain masuk menyebarkan agama mereka, membawa kitab Bible, lama-lama dia duk guna kalimah Allah. Sebenarnya mereka ada Tuhan mereka sendiri, nama Tuhan mereka sendiri. Saya ni baru ni saya forum dengan satu orang bekas padri. Dia kata tidak, di Sarawak dan di Sabah, bangsa-bangsa tempatan di sana ada Tuhan mereka, nama Tuhan mereka, tapi bukan nama Allah. Muncul daripada mana kalimah Allah ini? Bila pendakwah-pendakwah mereka ni bawa kitab Bible dari Indonesia masuk ke dalam negeri Sarawak dan Sabah, menggunakan kalimah Allah, lah dia berbagai kalimah itu. Yang ini tuan-tuan. Jadi kalau ada orang yang menggunakan pendapat kaedah Mesir, kaedah Indonesia ataupun kaedah Kalimantan, Borneo, maka kaedah itu tidak sesuai untuk diguna pakai di Semenanjung kepada kita orang Melayu. Khususnya penukaran kalimah God kepada kalimah Allah adalah sangat-sangat tidak relevan. Baik, itu menjawab hujah yang mengatakan bahawa Mesir dah pakai lama, Indo dah pakai lama, dan Borneo dah pakai lama. Habis itu apa makna merdeka? Makna merdeka ialah nak membuang kesan-kesan peninggalan sejarah, kesan-kesan peninggalan penjajah. Makna merdeka kita nak bina negara kita sendiri. Kalau mereka nak mengekalkan kalimah Allah, ditukar daripada God dan gunakan kalimah Allah, maknanya mereka nak ambil balik penjajahan dalam negara kita. Penjajah dah balik ke British, penjajah dah balik ke Belanda, dah tidak lena dah. Tetapi orang Melayu sendiri pula yang bawa benda yang ditinggalkan oleh penjajah, yang sepatutnya dibuang. Inilah yang penjajah nak buat. Tapi sekarang penjajah tak payah buat, dia bagikan kemerdekaan, pemimpin-pemimpin politik kita buat sekarang. Pemimpin-pemimpin politik yang konon yang mengaku untuk memperjuangkan kebebasan, kesaksamaan, kesamarataan, akhirnya mereka telah menyamaratakan agama Allah yang suci dengan agama-agama lain. Ini adalah benda yang sangat berbahaya. Ya, benda yang sangat berbahaya. Jadi untuk orang yang nak guna kalimah Allah dalam kitab mereka ini, kalau mereka rasa Indonesia dah boleh pakai dan kenapa Malaysia tak boleh pakai, saya mengesyorkan mereka untuk berpindah ke Indonesia. Pindahlah ke Mesir. Tadi saya telefon sahabat saya di Mesir, macam mana keadaan di Mesir. Dia kata tempat saya tak apa Ustaz, yang kacau sekarang ni di Port Said dekat Suez yang darurat. Tempat kami setakat ni okey lagi. Saya kata tak apa, selamat. Tang tadi saya call, pergi pindah ke Mesir. Siapa sekarang nak pindah anak beranak duduk di Mesir, dah nak guna kalimah Allah, pindahlah. Jual segala tanah ni, jual kat sekolah saya, bawa duit pergi pindah Indonesia. Tak mau. Pasal apa tak mau? Oh Ustaz, saya duduk di Malaysia aman, saya duduk di bumi Malaysia seronok, saya duduk di bumi Malaysia alhamdulillah mewah Ustaz, saya duduk di bumi Malaysia senang sembahyang. Itulah nama uruf. Bila kamu berpijak di bumi ini, ikutlah kaedah ini. Itulah nama dia uruf. Tuan-tuan faham apa makna uruf? Di mana langit dipijak, kan? Di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Itulah namanya uruf. Senang.
Kalau kamu rasa kamu nak pakai, nak benarkan mereka, pindahlah. Ini bumi kita, ini tanah air kita, ini negara kita. Kita yang patut menjaga kebajikan dia, kita yang patut mempertahankan dia. Maka inilah letak dia. Itu nama dia uruf. Negara hampa nak pakai, pakai. Kami di sini kami tak nak pakai. Sebab uruf kami di sini, kami dah biasa begini, sinonim begini. Tak ada ubah. Melainkan benda itu datang. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ni mudah. Tuan-tuan pergi semayang di negara Arab, laki-laki semua berjubah. Jubah semua. Pakai serban jubah, jalan masuk dalam masjid. Pakai benda tu. Hak perempuan pakai tudung hitam, tutup muka, berjalan masuk masjid. Uruf mereka begitu. Tapi kita di Malaysia ni pergi masjid pakai kain plekat baju Melayu. Takkan kita nak kata tak sunnah? Ni tak sunnah, ada baju Melayu, kain plekat, pakailah jubah. Persoalan dia, tutup aurat ataupun tidak. Yang penting tutup aurat tutuplah. Pakai kain plekat, pakai baju Melayu, tutup aurat, solat. Dah lah kita nak tiru Arab. Itu Arab lah. Tak salah. Tetapi Arab tak boleh kata kita pakai baju Melayu salah. Yang pentingnya tutup aurat. Macam tuan-tuan pergi Pakistan. Pakistan semayang tak pakai jubah, dia pakai seluar, dia pakai baju jubah sekerat. Uruf mereka macam itu. Kaedah semayang mereka macam itu. Kita di Malaysia pakai kepiah putih, uruf kita macam ini. Tak salah. Pergi ke Indonesia, kepiah Jawa pula. Main semayang pakai kepiah Jawa belakang, tak salah. Pergi ke China pula, kepiah kemetot atas kepala ni. Baju putih, semua putih. Seluar putih, baju putih. Baju kemeja, seluar putih, kepiah putih. Itu di China. Itu uruf mereka. Selagi mana menutup aurat, dipersilakan. Janganlah pergi ambil uruf di tempat lain, dibawa ke tempat kita dan dikatakan kena ikut. Salah tu. Salah itu tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena faham situ. Baik, itu saya jawab 3 benda. Saya jawab 3 benda tentang Indonesia, tentang Borneo dan tentang Mesir yang dijadikan hujah oleh ahli-ahli politik mengatakan Malaysia pun kena tiru negara-negara tadi. Baik, bab yang kedua. Bab yang kedua, kita berjawab daripada Al-Quran. Sebab ahli-ahli politik yang mengatakan boleh ditukar kalimah God kepada kalimah Allah, mereka bersandarkan kepada Al-Quran. Saya sebutkan di muka surat belakang itu, mereka menggunakan dalil daripada surah Az-Zumar ayat 3, surah Al-Ankabut ayat 63 dan surah Ali Imran ayat 64. Ini dalil yang mereka katakan bahawa dalam Quran pun menggunakan kalimah Allah untuk orang bukan Islam. Jadi kenapa kita nak menafikan Al-Quran? Jadi kita jawab daripada sudut Al-Quran. Baik, saya ni mengaji tak tinggi, orang kampung. Ya, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada, ada pun bapak punya. Maka saya ni suka bagi jawapan yang orang-orang kampung. Tapi tuan-tuan sendiri boleh fikir betul ataupun salah yang saya boleh jawab pada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini surah Al-Fatihah yang kita baca tak kurang 17 kali sehari semalam. Dipanggil sebagai ayat-ayat Sab'ul Mathani, ayat yang berulang-ulang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nabi Muhammad satu hari dia sembahyang. Bila dia sembahyang malam, dia baca bismillah. Bila dia baca bismillah, tuan-tuan,
Nabi Muhammad tak boleh sambung ayat selepasnya. Nabi sebak, Nabi diam, Nabi tak boleh habiskan. 3 kali Nabi baca bismillah, 3 kali Nabi sebak. Habis sembahyang, sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Nabi baca bismillah dan Nabi tak boleh sambung bacaan? Nabi diam, Nabi menangis. Sebab kata Rasulullah, celakalah orang yang tak dapat rahmat daripada Allah. Sebab Allah sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Siapa-siapa yang tak dapat rahmat Allah, siapa-siapa yang tak dapat kasih sayang Allah, orang itu paling celaka. Sedangkan Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Siapa yang tak dapat kasih sayang Allah, rugilah. Itu namanya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu rahim tu juga Allah bagi pada orang perempuan, bagi pada ibu-ibu. Nak beranak senang. Laki-laki walaupun nama dia rahim, dia tak ada rahim. Suami ni tak ada rahim walaupun nama dia rahim. Orang perempuan bukan nama rahim, nama Latifah, tapi ada rahim. Kenapa dalam banyak benda lain dipanggil rahim? Sebab itulah tugas orang perempuan. Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa, turun daripada syurga pergi ke dunia. Tuan-tuan jangan anggap itu kehinaan pada Adam dan Hawa. Jangan anggap Adam dan Hawa itu turun ke dunia ni merupakan hina pada Adam dan Hawa. Tidak hina. Allah memberikan tugas yang sangat mulia kepada Adam. Uruskan alam, tadbir alam. Allah bagi tugas yang sangat besar pada kaum Hawa. Lahirkan anak, didikkan generasi manusia dengan baik. Tu tugas seorang ibu tu besar, nama dia Rahim. Tugas dia didik anak, besarkan anak, jaga anak, insan-insan yang baik. Allah bagi pada kita Rahim. Kerana itu orang perempuan mengandung, sebab Allah campakkan kasih sayang pada orang perempuan, pada anak lebih pada bapa. Mak ni sabar, anak menangis tengah malam pun sabar. Bangkit tengah malam pukul 1, anak nak susu, mak bangun bancuh susu, mata pejam duk pegang botol, jalan ngantuk, berlaga dengan dinding, baru jaga balik. Elok dah benjo dai, suap anak minum susu. Tengah anak duk minum, pak pula cakap, "Ma, susu aku mana?" Pak pula dah. Mak ni sabar, 8 anak, bila dah besar anak, cucu pula ganti. Tu nama dia Rahim. Allah bagi. Kerana itu bentuk orang perempuan dengan laki-laki pun tak serupa. Bentuk orang perempuan tu pun sesuai nak melahirkan anak, nak dokong anak. Bila sidai kain, senang letak anak kat pinggul, tak relai anak tu ke bawah. Sidai dua-dua belah, anak tak atas pinggang ni tak jatuh. Sebab tu orang perempuan ada pinggul. Orang jantan straight cut, letak-letak melusut anak ke bawah. Sifat itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengayang, Mengasihani. Segala pujian yang tertentu, segala pujian ini hanyalah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Saya baca Twitter dia kata Tuhan itu adalah, Allah ini adalah Tuhan untuk sekalian makhluk, sekalian manusia. Kenapa kita nak halang orang bukan Islam menggunakan Allah? Kemudian dia jawab lagi pula, kalaulah Allah tak boleh pakai oleh orang-orang kafir, habislah lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu negeri ditukarlah. Lagu Perak ada kalimah Allah, lagu Selangor ada kalimah Allah. Buatkan lagu khas untuk orang kafir lah. Saya ni tuan-tuan, budak kampung, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada pun bapak pun. Dia boleh sokong. Dia kata kalau orang kafir tak boleh guna kalimah Allah, tukarlah lagu negeri. Dilanjutkan Allah, usianya sultan, adil dan murah, memerintah watan. Tu lagu Perak.
Dia suruh tukarlah. Dilanjutkan Tuhan usianya sultan. Dia kata buat lagu khas untuk orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam tak boleh guna kalimah Allah. Fahamlah isu. Hang fahamlah isu. Isunya ialah mereka nak tukar kitab mereka dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Kalimah God ditukar kepada Allah. Ini yang mereka minta. Mereka nak tukar kalimah Lord, God kepada Allah. Itu yang kita tak bagi. Sebab penggunaannya salah. Kalau percakapan yang betul, tak apalah. Dilanjutkan Allah usianya sultan. Salahkah betul penggunaan dia? Salahkah betul? Betul, lantak je lah. Hei Apek, siapa buat langit Apek? Tuhan Allah. Betul salah? Betul, lantak dia lah. Itu bukan melibatkan agama dia, itu bukan melibatkan dakwah dia, itu bukan melibatkan kitab dia. Yang mereka minta sekarang ini ialah di dalam dakwah mereka, di dalam kitab mereka, di dalam pendakwahan mereka, mereka minta supaya God ditukar kepada Allah. Itu tak betul. Itu tak betul. Yang ni yang kita bantah. Baik, kita jawab daripada ayat Quran. Sebab mereka menggunakan ayat Quran. Kita jawab tadi surah Fatihah. Memanglah Allah ni Tuhan sekalian alam. Tuhan untuk sekalian makhluk. Tuhan segala. Alam ni Allah Tuhan dia. Betul tu. Tetapi kita tak boleh sokong kalau orang menyalahgunakan nama Allah. Kita tak boleh sokong. Kita buat contoh. Polis di Raja Malaysia. Polis ni berkhidmat untuk siapa? Semua orang dia berkhidmat. Polis ni tak kira siapa. Siapa buat salah, dia tangkap. Kalau polis buat salah pun, polis pun kena tangkap. Itu namanya polis. Tiba-tiba, saya ni bukan polis. Tiba-tiba mengatakan diri saya ni polis dan menggunakan nama polis. Salah tak salah? Salah lah. Memanglah polis itu untuk semua orang. Tapi hang bukan polis. Yang hampir mengaku polis dan menggunakan nama polis pasal apa? Salah lah. Begitulah Allah. Allah tu memanglah untuk sekalian makhluk. Tetapi hang menyalahgunakan nama Allah, takkan kita nak setuju. Gunakanlah syarat-syaratnya yang betul. Allah tidak ada anak. Betul. Allah tidak ada anak. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Yang tu boleh. Tapi kalau hang kata Allah ada anak, kalau kamu kata Allah ni beranak, kalau kamu kata Allah ni tua, kalau kamu berkata Allah ni kata pada anaknya, itu kami tak setuju. Itu tak boleh. Kamu jangan guna Allah. Guna perkataan kamu yang asal, iaitu God. Segala pujian bagi Allah tertentu sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Padanya lah kami sembah. Padanya lah kami minta tolong. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Dan bukan jalan orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang Allah murkai, jalan orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, Nasrani. Sekarang yang minta menggunakan kalimah Allah dalam kitab mereka ni apa dia? Yahudi dengan Nasrani. Ayat itu kita baca di dalam semayang. Kami tak nak ikut jalan Yahudi, kami tak nak ikut jalan Nasrani. Dalam semayang kita cakap kami tak nak ikut. Pasal apa dalam isu ini ada orang Islam yang setuju? Pasal apa nak ikut? Dalam semayang kata kami tak nak ikut. Di luar semayang kata apa salahnya mereka nak pakai? Ini dakwah untuk mereka. Bukankah dah bercanggah dengan suratul Fatihah? Lain di mulut ketika kamu solat, dan lain yang kamu buat ketika kamu cakap.
Jaga-jaga tuan-tuan. Fatihah sendiri bagi jawapan. Jangan ikut permintaan mereka. No way. Jadi saya heran kenapa masih lagi ada orang bercakap. Masih lagi ada orang Islam kata kami nak buat juga benda ini. Yang kedua, mereka menggunakan ayat daripada surah, kita baca surah Al-Ankabut ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Dan kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka yang musyrik, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit lalu ia hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah sebagai pensyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahami hakikat tauhid dan pengertian syirik. Di mana yang Allah kata Allah bersetuju orang-orang bukan Islam setuju guna kalimah Allah? Tak ada kaitan langsung dengan surah Al-Ankabut ayat 63. Begitu juga dengan surah-surah lain. Surah Az-Zumar juga ada disebut. Kalau kamu bertanya kepada orang bukan Islam, siapa yang buat langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Itu adalah jawapan yang betul. Memang Allah yang membuat langit dan bumi, apa masalah? Tapi dalam ayat-ayat lain mereka juga mengatakan bahawa Allah ada anak. Allah jawab dalam ayat lain, qul huwallahu ahad. Allah satu. Allahus samad. Allah tempat minta tolong. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa tak diambil ayat itu hujah pula? Kenapa ambil ayat ini? Ayat ini memang penggunaan yang betul. Kalau kamu tanya kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Tak jadi masalah, sebab itu adalah betul. Memang Allah buat pun. Sebab itu Allah kata, jawablah Muhammad alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Tapi kebanyakan orang-orang kafir ni tak ada akal tentang hakikat tauhid. Mereka kata Allah buat langit dan bumi, tapi mereka kata Allah tak larat. Mereka kata Allah buat langit dan bumi, tapi mereka kata Allah ada anak. Jadi di mana ayat yang mengatakan Allah membenarkan? Saya mendengar satu sidang akhbar, tiga orang pemimpin politik. Dua orang Islam, satu orang bukan Islam. Islam secara dasarnya tidak menghalang orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah selagi mana tidak menyalahgunakan. Lah, bila dah dibenarkan memang salah guna. Bila mereka tukar dalam Bible memang salah guna. Bila ditukar God kepada Allah memang dah salah guna, sebab Allah tak ada anak. Kemudian mai pula keputusan yang lain pula kata tak dibenarkan. Sekejap boleh, sekejap tak boleh, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Ni apa ni? Ingat biskut ke? Sekejap ada, sekejap tak ada. Ingat Islam ni macam biskut ke? Jadi ni yang mengecewakan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis. Apa dia yang dia dosa-dosa besar? Satu hari Nabi tanya kepada sahabat, ala ukhbirukum, maukah aku khabarkan kepada kamu apakah dia dosa-dosa yang besar? Akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar. Maka sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, derhaka kepada mak bapak, wa syahadatuz zur, wa qaul zur, saksi palsu ataupun kata-kata palsu. Tiga dosa yang paling besar kata Nabi. Pertama, syirik kepada Allah. Apa dia syirik kepada Allah? Menduakan Allah, mentigakan Allah. Apa dia syirik kepada Allah?
memohon pertolongan selain daripada Allah. Apa dia syirik kepada Allah? Meyakini ada kuasa yang sama taraf dengan Allah. Apa dia syirik kepada Allah? Meletakkan taraf Allah rendah. Itu syirik. Banyak tuan-tuan orang syirik. Cahaya pada tangkan, pergi umrah, bawa duit, pusing Kaabah. Balik ke rumah, duit-duit tadi dieda-edakan pada anak-anak. Ini duit tawaf, kata mak dia. Kamu letaklah di jenam pintu kamu tu berniaga. Bagi pada anak dara yang belum kahwin, letakkan di dalam baju dalam kamu ni. Nanti orang minang kamu. Syirik. Orang balik dapat umrah, dia balik dapat syirik. Termasuklah syirik ialah mengatakan bahawa Allah ada anak, Allah ada letih, Allah ada tua. Syirik. Termasuklah syirik itu ialah mengklasifikasikan kalimah Allah tu boleh dibelah-belah, boleh dipecah-pecah. Itu syirik. Kalimah Allah adalah satu kalimah yang tak boleh diperkecilkan, tak boleh diperlakikan, tak boleh diperempuankan. Itu kalimah Allah. Kalimah God, dia boleh dijadi laki-laki. Kalau seorang dia jadi God, kalau banyak jadi apa? Kalau God tu banyak jadi apa? Jadi apa? Kalau perempuan God tu jadi apa? Kalimah Allah dia takkan jadi perempuan, kalimah Allah dia takkan jadi laki-laki. Itu maksud kalimah Allah. Kalimah Allah takkan jadi tua, kalimah Allah takkan jadi muda, kalimah Allah takkan jadi anak, kalimah Allah takkan jadi bapa. Allah adalah Allah. God adalah kalimah umum. Kalau dia laki-laki seorang, dia jadi God. Kalau dia perempuan, dia jadi goddess. Bayangkan dalam kitab Bible ada goddess. Translate-nya Allah, Allah apa? Allah perempuan berkata. Tuan-tuan nak setuju? Ini yang kita bantah. Sebab itu saya sangat kecil hati bila ada seorang berkata, dia kata, Ustaz, ini pen. Melayu pun pen, Inggeris pun pen, Arab kolam, pen, pensel. Jadi Ustaz, Inggeris kata pen, Melayu kata pen, Arab kata kolam. Boleh tak Ustaz kata kolam? Boleh tak Ustaz menulis kolamku mengukirkan kata-kata? Boleh? Boleh. Sebab maknanya pen. Ustaz, ini air. Melayu panggil air, Arab panggil ma'un, orang putih panggil water. Maksudnya sama, iaitu air. Ustaz boleh tak guna give me your water? Boleh? Boleh tak Ustaz kata ta'khus ma'un? Boleh? Boleh tak Ustaz kata ambilkan air? Boleh? Sebab water, ma'un, tani. Ma'un, water adalah air. Ini tangan. Ini tangan. Orang putih panggil hand, Melayu panggil tangan, Arab panggil yadun, Hindustan panggil yad. Boleh tak Ustazah Endon saya kata ni my hand? Boleh? Boleh tak? Boleh. Ini tangan saya. Boleh? Ini yadun. Yadun. Boleh? Sebab maknanya satu, iaitu tangan. Dia kata, orang Melayu kata Tuhan, orang putih kata God, orang Arab kata Allah. Jadi kalau orang putih nak guna Allah, apa masalahnya? Allah tu maknanya Tuhan, bukan Allah Tuhan yang satu. Serupalah Ustaz gunakan hand, serupalah Ustaz gunakan tangan, serupalah Ustaz gunakan yadun. Maksudnya ialah tangan. Kalau orang putih nak guna Allah boleh, nak guna Tuhan pun boleh, nak guna Allah pun boleh. Sebab maksudnya ialah
Allah ataupun Tuhan. Orang Arab maksud Tuhan ialah Allah, kata dia. Saya tanya dekat dia, habis tu kalau Allah, Tuhan, God adalah sama, Tuhan kita nama apa? Tak ada nama, dia kata. Tuhan kita tak ada nama. Saya tanya pasal apa tak ada nama? Dia kata bila ustaz kata Allah kita ada nama, ustaz dah menyamakan Allah dengan makhluk. Ustaz syirik. Jatuh saya pula syirik. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk ada nama, Tuhan mana boleh ada nama? Menyamakan dengan makhluk, syirik. Tuan-tuan nak kata apa? Kalau Umar Al-Khattab masih hidup, putih kepala. Sampai hati dia kata Tuhan kita tak ada nama. Sampai hati dia kata Tuhan kita tak ada nama. Yang kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah lah nama kita. Sebab itu Allah ni tak boleh dipecahkan. Tak boleh dijadikan laki-laki, tak boleh disifatkan perempuan, tak boleh dijadikan budak, tak boleh dijadikan anak, tak boleh dijadikan bapa. Saya boleh. Saya Kazim. Saya ada anak. Orang panggil apa? Kazim Junior. Boleh. Saya Kazim, saya ada bapa, saya ada anak. Orang panggil Kazim Junior. Bayangkan kalau Allah ditukar jadi God, God jadi Allah. Kalau anak Allah Junior. Tak sesat, tuan-tuan? Tak syirik. Itulah syirik. Kita boleh dipecahkan. Kazim ni boleh dipecahkan. Dia ada banyak Kazim. Tak apa, banyak Kazim. Bila dia ada produk dia sendiri, kita boleh buat nama Kazim. Takkan Allah ni kita nak berbuat Allah. Biar betul. Ni tuan-tuan, saya rasa sedih hari ni. Yang cakap itu ialah seorang ahli parlimen. Punyalah nak sokong, tuan-tuan. Sampai hati dia kata Allah tak ada nama. Mereka mengelirukan orang bawah mereka. Mereka mengelirukan pengikut mereka. Sebab tu kalau ada di sini pengikut-pengikut ni, tolong fikir balik yang saya cakap ni. Takkan kita nak redha? Sampai hati kata macam itu kat Tuhan. Ingat Tuhan apa? Yang boleh kita duk fikir yang bukan-bukan. Di ayat itu Allah kata, kalau kamu tanya pada orang kafir, siapa yang buat langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Jawablah Muhammad, alhamdulillah atas pengakuan mereka. Tapi mereka tu tak faham tauhid. Sebut Allah jadikan, tapi tak nak sembah Allah. Di mana yang masa bila yang Allah kata Allah benarkan mereka guna kalimah Allah? Tak ada kaitan langsung, tuan-tuan. Lain kalau ada ayat kata bolehlah gunalah nama aku. Tak ada. Yang adanya ialah Allahu Ahad. Yang tu berlambak-lambak. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Kenapa kita nak bagi mereka guna benda itu? Benda yang tak betul. Bukan hak mereka nak guna. Saya ni orang kampung, mengaji tak tinggi, kuli-kuli sahaja. Rumah pun tak ada pun bapak punya. Kalau kalimah Allah boleh dikongsi, kenapa tak kongsi masjid? Kongsilah masjid, kongsi surau, kongsi masjid, kongsi sejadah, kongsi Quran. Biarlah mereka pegang Quran, biar mereka jual Quran. Kenapa tak bagi? Dah Allah yang bagi pakai Quran pun ada mereka punya. Pakai dua Quran duduklah jamban baca. Nak bagi? Mereka bukan ada hukum halal dan haram. Sebab itu entry ni saya sebut, apabila ditanya tentang hukum orang kafir guna kalimah Allah, sebenarnya soalan tu sendiri tak betul.
Soalan tu tak betul. Ramai yang menjawab hukum asalnya ialah harus, sedangkan hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram adalah hukum taklif yang tertanggung di atas orang yang mukallaf, iaitu orang-orang Islam. Takkan tuan-tuan nak kata harus? Orang bukan Islam, dia tak terikat dengan wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kalau kita kata harus orang kafir pakai, betul mereka wajib tutup aurat. Kalau gitu mereka wajib sembahyang, mereka tak ada kena mengena, melainkan mereka terikat di dalam hukum-hukum Allah. Pertama, di dalam ayat-ayat yang mewajibkan mereka beriman, dan yang kedua hukum-hukum jinayah dan muamalat, wajib ikut perintah Islam. Mereka rompak orang, mereka bunuh orang, mereka rogol orang, wajib dijatuhkan atas mereka undang-undang. Yang tu terikat. Yang tu terikat. Mereka nak minum arak, minum. Haram mereka minum arak ni. Haram mereka bukan Islam. Mereka nak minum, duduk dalam bilik minum, kunci pintu, mabuk di dalam. Sebab mereka tak terikat. Kenapa kita kata harus mereka guna kalimah Allah? Mari mana hukum harus ni? Soalan tu sendiri pun tidak terpakai. Sebab itu persoalan sebenar yang mesti dijawab ialah, apakah wajar kerajaan sebagai pemerintah ulil amri yang mempunyai jentera mengeluarkan fatwa dan menguatkuasakan fatwa mengharuskan penggunaan kalimah Allah dalam Bible dan bahan-bahan terbitan gereja di Malaysia? Soalan sepatutnya ialah, bolehkah kerajaan membenarkan, menguatkuasakan fatwa pengharusan penggunaan kalimah Allah dalam Bible dan bahan-bahan terbitan gereja di Malaysia? Itu sepatutnya. Dan sebenarnya benda itu telah pun dijawab di sini, di dalam enactment Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1988. Undang-undangnya telah ada. Kenapa tidak dikuatkuasakan? Ini tanggungjawab pemerintah. Undang-undangnya telah ada tahun 1988. Susunan fasal bahagian pertama, permulaan, fasal, nama, mula, berkuat kuasa dan pemakaian. Tafsiran, yang ketiga, kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu seorang Islam. Bahagian kedua, kesalahan-kesalahan. Yang keempat, apa kesalahan mereka? Memujuk, mempengaruhi, memaksa, menghasut seseorang Islam untuk menjadi seorang pengikut atau anggota dan sebagainya suatu agama yang bukan Islam, merupakan satu kesalahan. Undang-undang perlembagaan kita dah sebut. Tak boleh mengajak, tak boleh mempengaruhi, tak boleh memaksa orang Islam untuk mengikut agama mereka. Ini dalam undang-undang kita. Yang kedua, 5, kesalahan mendedahkan seseorang Islam di bawah umur 18 tahun kepada pengaruh suatu agama bukan Islam. Bila tuan-tuan setuju orang bukan Islam gunakan kalimah Allah, mereka akan buat kartun, akan buat komik. Mereka lukis gambar Allah, ini kartun. Mereka tulis, lukis gambar, ini anak Allah. Allah berkata kepada anaknya. Allah say to his son, to his son. Tuan-tuan nak kata apa? Jadi budak-budak kita baca, oh Allah ada anak. Itu undang-undang tidak membenarkan. Kalau dibenarkan dah bercanggah dengan perlembagaan kita. Yang keenam, kesalahan mendekati seseorang Islam untuk mendedahkan kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan apa-apa perkara mengenai sesuatu agama bukan Islam. Sebab itu di Selangor mereka buat anjuran majlis berbuka puasa di gereja. Orang bukan Islam panggil orang Islam buka puasa di gereja, bercakap. Kemudian datang esko dia mai tangkap. Esko kena pecat. Ni hak esko tu buat pada undang-undang. Yang ketujuh, kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan berterbitan
mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang Islam. Tak boleh. Apa sebab yang kamu nak guna bahasa Melayu dalam kitab kamu? Cuba kita tengok konteks di Malaysia. Bagi mereka bahasa Melayu ni jatuh nombor berapa? Syarikat mereka, cuba tengok syarikat mereka, nama Melayu ke orang putih? Kebanyakan nama orang putih, sikit sangat nama syarikat Melayu. Percakapan mereka di syarikat mereka guna bahasa Melayu atau guna bahasa apa? Mereka baca surat khabar bahasa Melayu. Berita Melayu pun mereka tak mau. Mereka suruh tukar bahasa berita. Lah TV1 yang duk buat, dulu TV2 semua bahasa Melayu. Lah mereka nak 7.30 bahasa mereka, 8 malam bahasa mereka, TV1 baru bahasa Melayu. Bahasa Melayu bagi mereka ni untuk apa? Bukan bahasa kegunaan mereka. Tuan-tuan yang duduk di pejabat kerajaan ni tuan-tuan tahu lah, kadang-kadang tak kerti cakap Melayu. Kenapa tiba-tiba hang tak pernah bercakap bahasa Melayu, jarang mendaulatkan bahasa Melayu, tiba-tiba kitab kamu dalam bahasa Inggeris kamu nak tukar bahasa Melayu? Kamu baca ke? Tujuan dia apa? Bahasa Melayu untuk siapa? Untuk orang Melayu. Orang Melayu agama apa? Inilah dia bercanggah dengan perlembagaan. Ni tuan-tuan yang kita tak nampak. Ni yang ahli politik tak nampak. Mereka duk kira undi. Dia tak nampak kesan akan datang. Yang seterusnya, kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan dan perbahasan tertentu yang bersumberkan Islam. Dia kata apa benda? Kesalahan dia ialah berhubung dengan penggunaan perkataan dan perbahasan. Apa dia perkataan? Apa dia perbahasan? Kita semak di bahagian belakang tu. Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1988. Jadual Seksyen 9 bahagian 1. Perkataan yang tidak boleh dikaitkan dengan agama bukan Islam. 1. Allah. 2. Firman Allah. 3. Ulama. 4. Hadis. 5. Ibadat. 6. Kaabah. 7. Qadhi. 8. Ilahi. 9. Wahyu. 10. Mubaligh. 11 syariat, 12 qiblat, 13 haji, 14 mufti, 15 rasul, 16 iman, 17 dakwah, 18 injil, 19 solat, 20 khalifah, 21 wali, 22 fatwa, 23 khutbah, 24 nabi, 25 tabligh. Perkataan ini orang bukan Islam tak boleh dipakai. Bukan kalimah Allah aja, ada lagi 24. Itu nama dia perkataan. Memang dah warta dah pun. Perbahasan yang tak boleh pakai oleh orang bukan Islam ialah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, walillahil hamd, Allahu akbar, insyaallah, astaghfirullahal azim, tabarakallah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diluluskan pada 6 September 1988. JUPK AM 352 bracket 7 PUPK 10487 tu nombor file dia. Muhammad Fadil bin Khalid, Setiausaha Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak. Dah warta lah tahun 88 ni undang-undang. Persoalan dia, kenapa tak dikuat-kuasakan undang-undang ni? Tu dia tu ada tu 25 perkataan, 10 ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 35 patah perkataan yang orang bukan Islam tak boleh pakai. Bukan kata Allah aja, firman Allah pun tak boleh. Mubaligh pun mereka tak boleh pakai. Khutbah pun mereka tak boleh pakai. Nabi pun mereka tak boleh pakai. Injil pun mereka tak boleh pakai.
Tuan-tuan jangan kata Bible tu Injil. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Jangan duk perasan tuan-tuan. Kita hari ni yang duk sokong ni, orang Arab tu sebelum Nabi Muhammad dah pakai, itu Injil berada. Sebab ada kata sebelum Nabi Muhammad pakai, mereka dah guna kalimah Allah, itu kitab Injil. Yang hang sekarang bukan kitab Injil, Bible. Bible bukan Injil. Pasal apa kita nak sokong? Ustaz, kami tak sokong Ustaz. Yalah, saya tanya orang lain lah, kenapa nak sokong? Nak bagi anak kita rosak. Baik, kita lihat keputusan Jawatankuasa Fatwa. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-82 yang bersidang 5 hingga 7 Mei 2008 telah membincangkan isu tuntutan pengganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah. Muzakarah telah memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam, dan ianya tidak boleh diguna atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Oleh itu wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik, dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut perundangan peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini Jawatankuasa Fatwa bersidang. Keterangan dan hujah. Perkataan Allah yang telah digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah yang Maha Esa, dan lafaz Allah yang telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada Tuhan Bapa, iaitu salah satu oknum daripada akidah Trinity. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh bahawa perkataan Allah telah lama digunakan oleh orang-orang Kristian sejak sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, lafaz Allah juga tidak pernah disebut dalam teks bahasa Greek yang merupakan bahasa asal-usul penulisan Bible. Ini kerana perkataan Tuhan dalam kitab Bible dalam bahasa Greek ialah Theos, bukannya Allah. Tidak ada disebut perkataan Allah dalam kitab Bible asal tulisan Greek. Yang mereka guna perkataan Deus ataupun Theos. Mereka tak gunakan Allah. Satu. Perkataan Allah juga tidak pernah terdapat di dalam kitab bahasa asal Perjanjian Lama yang dikenali sebagai Taurat dan Perjanjian Baru yang dikenali sebagai Bible. Ini adalah kerana Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew, manakala Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greek. Perkataan Hebrew yang bermaksud Tuhan ialah El ataupun Eloh ataupun Elohim dan juga Yahweh. Tapi perkataan Yahweh itu tak betul sebutan dia. Sebab itu ditulis YHWH. Kita tak reti nak sebut. Kalau tuan-tuan tanya pada puak Yahudi, mereka pun tak reti nak sebut Yahweh ke Yahweh ke apa benda. Lalah mereka tulis YHWH. Yahweh kita tak tahu. Tak ada disebut Allah. Kalimah Allah lafzul jalalah adalah khusus dan mutlak untuk agama Islam, dan mafhumnya berbeza dengan mafhum Allah yang digunakan oleh agama lain. Perintah mahkamah yang dipohon oleh Katolik Herowickley untuk mengisytiharkan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan bukan eksklusif kepada agama Islam, boleh memberi kesan yang besar kepada kedudukan agama Islam sekiranya orang Islam sendiri tidak peka dan tidak perhatian yang sewajarnya tidak diberikan oleh pihak berkuasa agama di negara. Sebab itu saya katakan tadi, pihak pemerintah kena buat tegas. Biar undi hilang, jangan Allah murka pada kita. Saya ulang balik, biarlah undi hilang daripada kalimah Allah diperkotak-katikkan. Jangan terlalu letak undi nombor 1. Sebab hari ni saya nampak semua orang bercakap masing-masing nak jaga hati, sebab takut undi lari. Takut pada Allah, bukan pada undi. Yang kelima, walaupun daripada segi sejarah kalimah Allah telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam, namun penggunaannya adalah berbeza dan perlu dilihat daripada substansnya. Kalimah Allah yang digunakan oleh puak Kristian adalah bersifat taslis ataupun syirik ataupun trinity, sedangkan bagi Islam ialah bersifat satu tauhid.
Taslis maknanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Yesus. Dipanggil taslis. Ataupun dalam bahasa tuan-tuan Trinity. Sedangkan Allah dalam bahasa kita ialah Tauhid. Kalimah Allah merupakan lafaz suci yang perlu dijaga dan berkait dengan akidah umat Islam. Umat Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah tersebut semata-mata menunjukkan bahawa Islam meraihkan agama lain hanyalah akan mendatangkan mudarat yang besar kepada umat Islam. Umat Islam perlu tegas dalam menjaga kesucian dan identiti agama kerana bersikap terlalu terbuka sehingga membenarkan perkara yang menjadi hak Islam disalahgunakan oleh agama lain adalah amat berbahaya kerana matlamat utama mereka menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Yang ni yang mereka target, yang dipanggil sebagai pluralism, yang kita dah sentuh dalam ceramah kita. Pluralism, agama adalah sama. Ini yang mereka nak buat. Mereka kata Tuhan kamu adalah Allah, Tuhan saya pun adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan kamu juga adalah Allah. Jadi apa masalahnya? Kami menyembah Allah, kami sembah batu. Kamu sembah Allah di masjid. Yang pentingnya kita sembah Allah. Ini yang mereka target. Lama-lama besok kahwin pun boleh sebab Allah dah satu, dah sama. Nanti masjid pun akan ada kalimah Allah. Anak sembahyang di gereja pun boleh, anak sembahyang di masjid pun boleh sebab kita semua Tuhannya adalah Allah. Ini yang mereka nak bawa. Kalau orang Islam dapat peruntukan, kalau orang Islam dapat peruntukan, guru kafar dapat peruntukan, guru ini dapat peruntukan, imam dapat peruntukan sebab mereka adalah bertuhankan Allah. Bila ini dilaksanakan besok, habis pun mereka akan tuntut peruntukan. Pederi pun nak dapat allowance, gereja pun nak dapat peruntukan, cuti pun nak dapat, apa pun nak dapat. Sebab mereka kata agama adalah sama, sebab Tuhan kita adalah Allah. Yang ni yang mereka nak, tuan-tuan. Ini target mereka. Tapi orang politik tak nampak benda ni. Dia dahsyatnya pemikiran ni. Mu berkawan dengan orang ini, ya Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kamu berkawan dengan orang yang sangat bijak dalam nak menyesatkan kamu. Allah sebut dalam Quran. Puak-puak ni tak boleh percaya. Tuan-tuan, kita kena ingat jarum-jarum halus mereka. Tuan-tuan cuba tengok setan. Setan ni duk goda umat manusia ni sejak zaman bila? Sejak zaman Nabi Adam. Pernah dia fed up tak? Pernah ada tadi letih. Malah ceramah kat mereka, malah hasut mereka, letih. Mana setan pernah fed up? Kita nak semayang, Ustazah Hendo nak semayang, orang bang, malahnya baru sat-sat semayang Zuhur, dah semayang asar. Memanglah dah semayang Zuhur 4.30, habis 4.40, 4.45 bang asar. Sekarang kejap benar dah nak kemat gamaknya. Memanglah dah semayang lewat. Setan kata jangan bangun Ustazah Hendo, awal lagi, rehat dulu. Ustazah Hendo pun bangun. Bangun juga orang tua ni. Adakah setan tu fed up? Tak. Dia ikut Ustazah Hendo pergi masuk bilik air. Dia was-waskannya Ustazah Hendo. Wuduk belum basuh tu, muka belum basuh tu, basuh muka, basuh tangan, muka belum basuh tu. Dia was-waskan. Tengok-tengok Ustazah Hendo baca doa semua, tak ada wah-wah, elok je. Dia kata leceh betul dia ni, menang juga. Pergi ambil pakai telekong. Bila pakai telekong, Ustazah Hendon bukalah TV pukul 5 berita. Cuba tengok banjir di Johor. Ustazah Hendon boleh tutup TV, tak tengok TV, tak guna betul. Ustazah Hendon pun Allahu Akbar. Padahal dia dah hasut dah. Bukan semayang asar, semayang Zuhur, bukan semayang asar, Zuhur, bukan 2, 4, bukan 4, 2. Tu yang jadi Allah, tu yang jadi. Setan duk goda dia. Tengok-tengok Ustazah Hendo boleh kalahkan dia. Allahu Akbar, 4 rakaat kata Allah Ta'ala. Betul pula. Adakah setan tu merajuk? Tak, lagi dia datang.
duduk di telinga. Masa itulah bunyi horn. Pon. Itu mayom tu. Dia letak macam-macam. Setan tak akan putus asa sampai kita mati. Begitulah ayat yang saya bacakan tadi. Puak-puak Yahudi dan Nasrani pun takkan putus asa goda umat manusia Islam sampai kita ikut mereka. Ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran. Cubalah bercakap bersandar pada Quran. Cubalah kita cakap. Allah kata dalam Quran, wala tattabi'u wala tattakhidhu. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu ambil mereka jadi kawan kamu. Wala tattakhizul kafirina awliya. Jangan kamu ambil orang-orang kafir sebagai teman kamu. Allah pesan dalam Quran. Kita rasa sedih tuan-tuan. Orang yang paling kuat menghadap Islam, paling kuat nak guna kalimah Allah dalam kitab mereka, paling kuat membantah perintah hukum hudud, sampai boleh kata langkah mayat aku kalau nak buat hudud. Kita hari ni boleh pergi belah kek sambut hari jadi di rumah orang macam itu. Apa alasan? Rumah yang orang sama Islam dengan kamu kata haram. Orang yang pergi tengok orang Islam di Gaza, yang bagi sokongan pada orang Islam di Gaza, kamu boleh buang. Astaghfirullahalazim. Hamba Allah tu pergi tengok orang Islam di Gaza, bukan dia murtad ke orang di Gaza. Tak kiralah dia pergi dengan siapa pun. Orang hak dia pergi tu tak pernah kutuk hudud pun, tak pernah kutuk apa pun, cuma bini tak tudung. Yang kamu pergi belah kek tu di rumah orang yang kutuk hudud, bantah hukum hudud, bantah pun Islam, suruh tarik balik. Hang boleh pergi potong kek minum teh rumah dia. Apa ni? Ini yang saya katakan tentang kecanduan politik. Kalau orang hisap dadah, kalau dah ketagih dadah, apa dia dah buat maksud? Orang hisap dadah, kalau ketagih dia sanggup buat apa? Mak dia pun dia bunuh, rompak orang pun dia rompak. Kalau dah mabuk dadah, tidur dalam longkang. Kalau dah mabuk dadah, disuntik dekat badan ni, habis badan dah, semua tak ada dah nak suntik, dia suntik dadah di kemaluan dia. Tuan-tuan tahu, itu nama dia kecanduan dadah, kecanduan politik. Inilah tuan-tuan boleh tengok kalimah Allah diperdagangkan. Itu nama dia kecanduan politik. InsyaAllah. Sebab tu kita ucap terima kasih kepada majlis syura mereka, kata tak boleh pakai. Terima kasihlah ustaz-ustaz dalam majlis syura mereka. Tapi bukankah kita dah ada majlis fatwa? Kenapa tak nak pegang dalam majlis fatwa? Saya ustaz, saya kena ikut cakap majlis fatwa. Saya pemimpin politik, saya kena ikut cakap majlis fatwa. Saya menteri, saya kena ikut majlis fatwa. Saya sultan, saya kena ikut cakap majlis fatwa. Tapi saya tengok dalam isu kalimah Allah ni, seolah-olah ada kuasa lain yang lebih besar daripada majlis fatwa. Ini saya lihat bahaya tuan-tuan. Bila adanya satu kerajaan dalam satu kerajaan, ada satu kerajaan lagi dalam kerajaan, bahaya. Ada lagi kuasa fatwa dalam majlis fatwa kebangsaan, cukup berbahaya. Kami tolak hak majlis fatwa sebab tak kena dengan yang kami punya. Ni bahaya. Mereka telah meletakkan politik mereka di atas, hak lain ni di bawah. Kalau hak tu politik kami kata halal, kami kata halal. Politik kami kata haram, kami kata haram. Yang lain kata haram, kami tak mau ikut. Yang lain kata halal, kami tak mau ikut. Kami hanya akan ikut halal dan haram kalau kena betul pada politik kami. Ini yang saya lihat daripada kes kalimah Allah ni. Sampai tahap macam itu. Pedangkan fatwa ni tahun 2008, tahun 2010, tahun 1986. 1986 telah diputuskan tak boleh pakai benda ni. Majlis fatwa berkali-kali keluarkan fatwa ni, tak boleh pakai. Cubalah balik pada asal balik. Saya ustaz, apa-apa benda pun fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul.
Kamu kalau kamu ada masalah apa-apa pun, balik pada Allah dan Rasul, rujuk pada Allah, rujuk pada Rasul. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Kamu rujuk pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Dalam bab malih fatwa ni tuan-tuan, semua ulama ada di sini. Mereka bincang, mereka mesyuarat semua, pakailah. Pasal apa kita duk tunggu pemimpin kita nak cakap? Sedangkan fatwa dah lembu dah di sini. Bab yang seterusnya, kalimah Allah sebenarnya tidak ada dalam Bible. Yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemahkan sebagai Allah. Isu penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam ini melibatkan isu berkaitan siasah syariah, dan kerajaan wajib menjaga kesucian agama dan umat Islam. Fatwa perlu dikeluarkan oleh jawatan kuasa ini bagi menjaga kesucian agama dan akidah umat Islam. Pertimbangan jawatan kuasa dalam melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam bukan hanya dilihat daripada sudut keselamatan, tetapi faktor utama adalah berasaskan akidah dan kesucian agama Islam. Dalam keadaan di mana agama dan umat Islam dihimpit dengan berbagai gerakan yang cuba menghakis kedatangan Islam sebagai agama resmi negara, umat Islam perlu bersatu dan menunjukkan ketegasan di dalam menjaga muruah agama. Ini adalah keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi tuan-tuan, ini keputusan kita. Kita nak selepas ni ahli politik tolonglah berpolitik untuk menegakkan Islam dan menjaga Islam, bukannya berpolitik untuk meruntuhkan Islam dan sampai Islam ni tidak dihormati. Ini kita minta kepada pemimpin-pemimpin politik ni, jangan duk cakap suka-suka saja, sak boleh, sak tak boleh, sak boleh, sak tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, pening kepala kita. Jadi tuan-tuan, kita tidak ikut pemimpin politik. Yang kita ikut ialah kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kita ikut kebenaran. Kalau betul, kita kata betul. Kalau salah, kita kata salah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincang pada malam ini diberkati oleh Allah, memberikan kepahaman kepada kita dan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah peliharakan Islam, peliharakan rakyat Malaysia, pelihara negara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.